Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya lagi Fatin. Saya cincau dalam sorotan berita mingguan. Apa khabar anda semua? Baiklah, baru-baru ini Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin baru sahaja mengumumkan bahawa Majlis Keselamatan Negara MKN telah memutuskan untuk melaksanakan total lockdown atau sekatan pergerakan penuh fasa pertama di seluruh negara. Penutupan fasa pertama ini akan dibuat selama 14 hari bermula 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dengan pelaksanaan total lockdown ini, semoga kes COVID-19 akan menurun dan kita dapat lakukan aktiviti harian macam dulu semula. Baiklah, antara berita yang akan diketengahkan pada video kali ini ialah apa tawaran baru Digi untuk pakej data khas pelajar. Posting kandungan Palestin disekat. Apa tindakan Facebook kepada Menteri Palestin? Bagaimana Realme 8 5G boleh ada RAM tambahan? Dan banyak lagi berita lain yang akan diketengahkan. Celcom dan beberapa anak syarikat di bawahnya telah menandatangani perjanjian akses dengan Alor Teknologi Sdn Berhad, sebuah anak syarikat milik penuh tenaga nasional Berhad untuk memperluaskan perkhidmatan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi ke lebih banyak kawasan di semenanjung Malaysia. Dengan kerjasama ini yang membolehkan Celcom meluaskan pasarannya dengan serta-merta kepada 80,000 kediaman di beberapa kawasan di dalam Melaka, Perak dan Cyberjaya. Jumlah ini akan bertambah pada tahun 2021 apabila Alor memperluaskan infrastruktur tersebut ke negeri lain seperti Selangor, Kedah, Johor, Pening dan Negeri Sembilan meliputi kira-kira 150,000 kediaman. Dengan infrastruktur fiber Alor, ia juga membolehkan Celcom meluaskan lagi tawaran perkhidmatannya kepada segmen lain, termasuk tawaran komersial kepada perusahaan. Kerjasama ini sekaligus menepati aspirasi jalinan digital negara jendela yang menyasarkan perluasan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Sebagai permulaan, Celcom dan Alor akan menyediakan kesalin hubungan percuma ke beberapa kediaman terpilih di negeri Melaka bagi membolehkan mereka menikmati perkhidmatan kesalin hubungan percuma selama 6 bulan dan membantu isi rumah yang bekerja atau belajar dari rumah. Anda rasa dengan kerjasama antara dua syarikat ini, adakah rangkaian Celcom akan menjadi lebih hebat? Realme 8 5G telah diumumkan dan ia adalah telefon 5G pertama Realme yang berharga di bawah RM1,000 lantas menjadikannya telefon 5G Realme termurah setakat ini. Realme 8 5G mendapat sambungan 5G daripada SoC Dimensity 700 5G. Ia adalah chip sama yang menguasakan Samsung Galaxy A32 5G. Bersama-sama SoC itu, ia turut disertakan RAM 8GB dan storan 128GB. Yang lebih menarik ialah RAM peranti ini boleh diperluas. Ia dilengkapi teknologi Dynamic RAM Expansion yang membolehkan sistem telefon mengakses storan untuk digunakan sebagai RAM sementara. Telefon ini memperagakan paparan 6.5 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate setinggi 90Hz. Konfigurasi 3 kamera belakang digunakan Realme pada model ini. Ia ada kamera 48MP dan 2 kamera 2MP, satu untuk makro dan satu lagi B&W. Selfie pula diambil menggunakan kamera 16MP. Ia dibekalkan bateri berkapasiti 5,000 mAh dengan keupayaan pengecasan pantas 18W. Dengan harga RM899, anda boleh belinya melalui pengedar sah Realme. Apa yang anda lihat menarik pada model ini? Saya tertarik dengan RAM yang boleh diperluas. Beli Realme 8 5G dengan RAM 8GB, kemudian ada RAM tambahan untuk digunakan secara sementara. Digi meluaskan lagi tawaran pakej data khas pelajar untuk masa terhad. Pakej ini berharga RM20 menyediakan internet berkelajuan tinggi 15GB dengan tempoh sah selama 30 hari. Ia ditawarkan untuk masa terhad kepada semua pelajar di Malaysia berusia antara 12 hingga 24 tahun lahir antara tahun 1997 sehingga 2009. Jika pelajar memerlukan lebih banyak data, bolehlah membeli add-ons dengan harga bermula dari RM3 untuk 1.5GB sehingga RM10 untuk 10GB. Digi kini memberikan kad SIM ini percuma kepada pelanggan baharu dan tawaran ini disediakan dari 1 Mei 2021 sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Anda layak tak dengan tawaran ini? Jika ya, ambillah peluang ini sekarang sebab ia boleh bantu anda untuk belajar dari rumah. Ketika ketegangan antara Israel dan Palestin berlaku pada awal bulan ini, ramai individu menyuarakan pendapat mereka mengenainya melalui media sosial. Tetapi, ada dalam kalangan mereka mendapati bahawa perkongsian mereka di beberapa laman sosial seperti Facebook dan Instagram disekat. Jurucakap Facebook mengatakan bahawa sekatan itu dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan AI yang keliru bahawa masjid itu merujuk kepada kumpulan pengganas yang dilarang.
Pasukan Facebook yang diketuai oleh Naib Presiden bagi Hal Ehwal Global Nick Clegg maklumkan pihaknya secara tidak tepat telah melabelkan perkataan tertentu yang kerap digunakan oleh penduduk Palestin termasuk martir syahid dan resistance pertempuran sebagai hasutan melakukan kekerasan. Eksekutif kanan Facebook meminta maaf kepada Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh dalam satu pertemuan maya berikutan isu menyekat sebarang kandungan pro-Palestin. Facebook telah mengakui ada masalah yang wujud mengenai algoritma mereka dan mereka telah berjanji untuk mengatasinya. Anda ada posting berkaitan Palestin mendapat view sikit ataupun disekat? Menurut Facebook ini salah AI. Tapi kan AI itu pun Facebook yang kawal juga. Zenfone X dan Zenfone X Flip telah dilancarkan di Malaysia. Kedua-duanya memiliki prestasi kelas flagship dengan penggunaan pemprosesan Snapdragon 888. Peranti ini boleh didapati pada harga serendah RM2,699. Zenfone X memiliki skrin kecil sebesar 5.9 inci sahaja dari jenis AMOLED 120Hz. Prestasi hebatnya ditambah lagi dengan penggunaan RAM LPDDR5 sehingga 16GB. Paling besar di pasaran Malaysia sekarang. Kapasiti bateri agak kecil iaitu 4000 mAh dan menyokong pengecasan pantas 30W. Kamera pula ada dua lensa di belakang. Gandingan kamera utama 60MP dan kamera ultra lebar 12MP. Kamera hadapannya 12MP. Telefon ini juga adalah yang pertama dari Asus yang kalis air dan debu diiktiraf IP68. Untuk Zenfone X Flip, telefon ini kelebihannya adalah kamera boleh kilas. Ini menjadikan kamera belakang boleh digunakan juga di hadapan. Terdapat 3 kamera di dalam model boleh kilas ini iaitu kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 12MP dan kamera telefoto 8MP dengan 3 kali zoom optical. Zenfone X Flip memiliki skrin besar 6.67 inci dari jenis AMOLED 90Hz. Bateri pula berkapasiti 5000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 30W. Asus Zenfone 8 dan Zenfone 8 Flip telah mula dijual di Malaysia pada 28 Mei 2021 di store digital Asus penyedasar Asus serta satu model dijual secara eksklusif di Shopee. Untuk pembelian antara 28 Mei hingga 11 Jun 2021, pelanggan akan turut menerima hadiah percuma iaitu casing solid suit. Asus juga ada menyediakan program tukar tebus buat pemilik model lama Zenfone di penyedasar Asus terpilih. Bawa telefon pintar Zenfone yang lama dan terima rebat RM200 untuk membeli siri Zenfone 8 yang baru. Bagi saya, Zenfone 8 Flip dengan kamera boleh kilas ni nampak sangat bergaya. Tetapi harganya tinggi juga, RM2,999. Anda nak beli tak? Huawei dan Honor mereka sudah tidak lagi menawarkan telefon yang ada Google Mobile Services GMS sejak disenarai hitamkan oleh Amerika Syarikat dalam tahun sudah. Tetapi Honor katanya akan melancarkan produk berserta GMS untuk pasaran global. Ia selepas saluran Twitter Honor Jerman berbalas tweet dengan individu lain yang bertanyakan tentang siri Honor 50 yang bakal dilancarkan kelak. Hal ini sudah tentu berita baik buat peminat jenama Honor. Kali terakhir telefon Honor dengan GMS dijual di Malaysia ialah Honor XS dan Honor 9X. Anda minat tak dengan telefon Honor? Jika ya, saya rasa ini satu berita baik buat anda sebab lepas ni model Honor akan ada semua aplikasi Google. Komputer terbaru Apple, iMac 2021 dengan kuasa chip M1 dan penuh warna-warni boleh mula dibeli di Malaysia. Harga jualan Apple iMac 2021 bermula dari RM5,599 dan boleh mencecah sehingga lebih RM10,000. Tempahan telah mula dibuka di store online Apple Malaysia. Terdapat dua pilihan utama untuk iMac 2021. Pertama dengan chip Apple M1 yang memiliki 8 teras CPU dan 7 teras GPU. Ia memiliki port lebih sedikit dan hanya 4 warna pilihan. Harganya bermula dari RM5,599. Pilihan kedua memiliki chip Apple M1 lebih berkuasa dengan 8 teras CPU dan 8 teras GPU serta tambahan 2 lagi port USB 3.0 dan port LAN Gigabit. Harganya bermula dari RM6,449 dan ada 7 warna boleh dipilih. Apple TV 4K juga kini telah mula dijual di Malaysia. Terdapat dua pilihan Apple TV 4K di Malaysia berharga RM849 dengan storan 32GB dan RM949 berstoran 64GB. Sebagai tambahan, pembeli boleh juga membeli pelan pelindungan Apple Care berharga RM99. Ia memberikan jaminan dan sokongan perkhidmatan selama 3 tahun dari tarikh pembelian. Setiap pembelian Apple TV 4K juga hadir bersama langganan Apple TV Plus percuma selama setahun. Apple juga masih menawarkan model lama yang kini dipanggil Apple TV HD dengan storan 32GB pada harga RM719. Ia datang bersama alat kawalan baru. Jika anda berminat dengan dua item ini, anda boleh buat pesanan sekarang. Baiklah, itu sahaja perkongsian berita saya pada kali ini. Saya nak tahu anda dah daftar vaksin ke belum? Atau ada dalam kalangan anda yang sudah selesai menerima vaksin? Anda tahu tak? Sektor korporat kini berlumba-lumba untuk mendorong mempertingkatkan kadar pemvaksinan rakyat Malaysia. Contohnya, pengendali pusat beli belah Wan Utama menawarkan keahlian Wan Kad percuma selama 5 tahun bila anda buktikan kepada mereka yang anda telah berdaftar untuk menerima vaksin.
Ada Nestle bermurah hati mengedarkan beg goodie yang mengandungi pelbagai produk mereka kepada orang yang telah menerima vaksin. Anda juga layak menerima 50% diskaun untuk pembelian minuman di Brew Cafe dan diskaun 15% untuk pembelian di Liao Liao jika sudah mendaftar vaksin. Seronok kan? Rasa dihargai pula lepas daftar dan terima vaksin. Anda tahu tak perniagaan mana lagi yang ada tawarkan inisiatif macam tu? Jika ada, anda komen di bawah. Baiklah, sekiranya anda ada persoalan atau sebarang komen, anda boleh nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Fatin Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye, jaga diri.